Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Ramai yang minta Nina bahaskan sekali lagi kes Johnny Depp dengan ex-wife dia, Amber Heard. Macam yang kita tahu 2-3 hari lepas, Johnny Depp telah menang kes saman malu. So dia akan dapatlah duit pampasan apa semua. Dekat sini juga sekaligus mengatakan yang Amber Heard ni telah kalah dan dia perlu bayar duit yang berjumlah jutaan ringgit dekat Johnny Depp. Nina dah pernah bahas kes diorang berdua ni beberapa minggu yang lepas. Tapi masa tu kes diorang ni masih lagi ongoing. And now masih ramai lagi yang minta Nina untuk bahaskan kes ni sekali lagi. Tapi Nina takkan ceritalah tentang apa yang terjadi dekat dorang, apa yang menyebabkan kes ni dibawa ke mahkamah. Kalau korang nak tengok ataupun korang terlepas train ataupun terlepas apa yang terjadi di antara dorang berdua semasa dorang berkahwin sehingga dorang bercerai and then kes dorang ni dibawa ke mahkamah, korang boleh tengok previous video Nina, okay? So without wasting any time, let's get started. Pada 2 Jun tahun 2022, akhirnya Johnny telah menang dalam kes ni. Jadi Amber Heard kena bayar sebanyak $100 juta ataupun duit kita sebanyak 437.85 juta. Wow, banyak guys. Jadi pakar analisis kata career Amber ni mungkin akan musnah dan kemungkinan dia akan bankrupt. So Amber Heard terpaksalah ucap goodbye kepada dunia Hollywood. Lepas tu peguam Amber Heard juga kata yang diorang ni akan buat rayuan lah atas keputusan mahkamah yang suruh bayar duit sebanyak $100 juta tu. Sebabnya dia kata Amber Heard ni dah tak ada duit dah. Dia banyak habiskan duit dia bayar dekat guamai. Lepas tu dia pun belanja mewah sebelum ni dan dia juga telah hilang beberapa kontrak sebagai duta produk. Jadi Amber Heard memang tak ada duit sebanyak $100 juta untuk bayar dekat Johnny Depp. Sebab itulah diorang nak buat rayuan dekat mahkamah balik tentang keputusan tadi. Tapi kalau mahkamah tolak rayuan tu, diorang memang dah tak boleh buat apa-apa dah. Kalau korang follow kes ni, korang akan nampak yang Amber Heard ni macam agak melebih-lebih semasa bagi statement. Peguam yang ada dekat court pada masa tu pun kata cerita Amber Heard dengan adik dia macam tak berapa tally tau. Macam ada pencanggahan dari segi penceritaan orang ataupun dari segi apa yang terjadi pada masa tu. Jadi lepas dia kalah dekat mahkamah tu kan, dia pun post lah tweet dia untuk luahkan perasaan dia. Jadi dia kata kekecewaan dialami saya hari ini melebihi segala-galanya. Saya patah hati walaupun dengan bukti yang kukuh tetapi masih gagal untuk menandingi kuasa yang tidak seimbang pengaruh daripada bekas suami. Jadi maksudnya daripada bekas suami dia tu adalah Johnny Depp lah. Okay. Saya makin kecewa dengan keputusan itu, lebih-lebih lagi mengenai maknanya terhadap wanita di luar sana. Ia seolah mengimbau semula mengenai wanita lantang bersuara tetapi dimalukan secara umum. Jadi Amber Heard ni juga kata dia percaya bahawa pihak peguam bela bekas suaminya tu berjaya menyebabkan barisan hakim terlepas pandang mengenai konsep kebebasan bersuara. Seterusnya menghiraukan bukti kukuh mengenai kemenangan mereka di United Kingdom. Saya kecewa sebab kalah kes ini tetapi lebih menyedihkan kerana saya kehilangan hak sebagai rakyat Amerika iaitu untuk terus bersuara secara bebas. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai seorang wanita lah kan, kita memang ada hak untuk bersuara kalau kita memang didera ataupun jadi mangsa keadaan. Tapi lain pula kalau kita ni sekadar nak buktikan kata kita ni bersalah tapi sebenarnya benda tu punca daripada kita, ya sepatutnya orang yang betul-betul bersalah dalam kes ni patut dapat hak kebebasan lah kan, dapat hak dia. Korang faham tak apa yang Nina nak cakap ni? Macam belit. Okay, maksudnya macam okay, kalau kita ni dah kahwin, okay, kita memang jadi mangsa keadaan, kita patut dapat hak kita, okay, untuk tegakkan kebenaran dan hak tu sepatutnya jadi milik kita. Tapi berbalik kepada kes Amber Heard ni, dia dikatakan seolah-olah seorang yang mereka-reka cerita benda tu bermula daripada dia, tapi dia cuba nak tunjukkan kepada semua orang yang dia adalah mangsa keadaan, bukan Johnny Depp. Jadi Johnny Depp ni lah yang selalu buat masalah dengan dia. Tapi bila kes ni dia kalah, jadi dia kata dia sedih sebab dia kata dia tak dapat hak kebebasan untuk bersuara, hak-hak dia sebagai seorang wanita ataupun hak-hak dia sebagai seorang isteri sebelum ni. Tapi sebenarnya kemungkinan besar dia just drama, dia just nak tegakkan benang yang basah. Kalau korang percaya yang Amber Heard ni betul-betul tak bersalah, cuba korang komen kat bawah. Sebab apa korang rasa dia memang dia tak bersalah? Sebab banyak posting-posting yang Nina baca memang menunjukkan yang Amber Heard ni memang seorang yang cuba menunjukkan kata dia bersalah, tapi dia lah punca segala-galanya. Jadi Nina akan ceritakan beberapa fakta yang menarik tentang Amber Heard dan juga Johnny Depp. Johnny Depp dengan Amber Heard ni sebenarnya datang daripada background family yang sama ataupun background family yang bermasalah. Masing-masing pernah kena dera dengan parents diorang tau. Cumanya karakter Johnny Depp bila dia makin dewasa, dia berubah menjadi seorang yang penyayang. Sebab dia tak nak bila dia ada family and then family dia tu rasa macam mana dia rasa masa kecil-kecil dulu. Mak Johnny Depp ni dikatakan seorang yang suka bully anak-anak dan juga suami dia. Even mak dia dulu memang agak teruk, tapi Johnny Depp tetap jaga mak dia dengan penuh kasih sayang ataupun dengan penuh tanggungjawab lah. Dia tak tinggalkan mak dia macam terkotak-kanting macam tu. Dia tetap jaga mak dia sampailah mak dia meninggal. Tapi tak macam Amber. Amber ni dia berubah menjadi seorang pendera juga. That's why lah bila dia dah kahwin pun dia tetap buat hal dan dia kata dia lah mangsa
keadaan. Sepanjang kes ni berjalan dekat mahkamah, kawan-kawan Johnny Depp tak pernah tinggalkan dia tau. Diorang setia ada dekat sisi dia. Dekat sini kita boleh nampak yang Johnny Depp ni adalah seorang yang baik dan ramai orang sayangkan dia. Amber pula masa dekat court yang teman dia cumalah adik dia yang bernama Whitney tu dengan peguam bela dia lah. Lepas tu dikatakan Amber ni juga kehilangan ramai kawan-kawan dia. Manakala saksi masa dekat mahkamah pula, mostly saksi daripada pihak Johnny ni nampak cool, nampak profesional. Diorang boleh jawab dengan baik setiap pertanyaan. Tak macam saksi-saksi daripada pihak Amber yang nampak agak kelam kabut sikit bila bagi keterangan. Bukan tu je, dia punya peguam pun agak huru-hara juga tau. Kata-kata yang keluar dari mulut peguam dia tu lebih kepada kata-kata yang menyakitkan hati. Mungkin diorang nampak diorang ni betul, tapi pada akhirnya statement yang keluar daripada diorang ni makan diri diorang sendiri. Kalau korang perasan lah kan, semasa live Johnny Depp dekat mahkamah nak bagi statement kan, macam dia nak balas kata-kata tu, dia nampak macam agak gagap sikit. Dia sebenarnya bukan gagap disebabkan dia takut ke, ataupun dia takut macam tengah fikir nak kelentong orang ke, tak. Dia sebenarnya ada masalah disleksia. Jadi orang yang disleksia ni orang yang ada masalah dari segi cara diorang berfikir, cara otak diorang berfungsi, cara diorang melihat dan mendengar. Diorang ni dikatakan susah nak mengira, baca dan juga menulis. So setiap kali Johnny Depp ni nak berkata-kata, dia akan fikir lama dulu. Dia akan fikir betul ke tak apa yang dia nak cakap ni. Jadi dia bukan jenis orang yang akan sembuh sesuka hati. Semasa kerjaya Johnny Depp jatuh, hanya dia je yang berani ambil dia sebagai duta produk diorang. Dikatakan sepanjang kes Johnny Depp dengan Amber Heard ni berjalan dekat mahkamah, setiap 3 saat akan ada pembeli yang beli produk daripada dia. So diorang beli tu sebagai tanda sokongan diorang kepada Johnny Depp dan juga tanda terima kasih kepada dia sebab percayakan Johnny Depp. Disebabkan sokongan ni, jualan perfume tadi tu memang luar biasa, memang hit lebih daripada target. So lepas daripada kes ni, Amber kalahkan. Jadi dia pun tweet lah, kata dia fries, dia patah hati semua. Even dia patah hati, sebaliknya pula kepada Johnny Depp yang dia sebenarnya sangatlah happy. Dia kata dia bersyukur sangat sebab juri dah kembalikan hidup dia yang dulu. Sebabnya selama dia dituduh menjadi seorang pendera tu, hidup dia memang hancur, career dia musnah, orang-orang dah tak percayakan dia. Jadi semuanya hilang sekelip mata macam tu je. Jadi bila kes kali ni dia menang, dia memang syukur sangat. Lagipun dia saman Amber Heard tu balik sebab dia nak clearkan nama dia. Dia nak buktikan kata dia yang tak bersalah. So dia cuma mangsa keadaan je. Disebabkan kes ni juga, disebabkan fitnah ni juga, banyak tawaran lakonan dia telah ditarik balik, even dia memegang watak utama. Jadi dalam tweet Johnny Depp kali ni dia kata, 6 tahun yang lepas, hidup saya, hidup anak-anak saya serta hidup orang yang percaya dekat saya sebelum ni berubah sekelip mata selepas Amber fitnah saya. Tuduhan jenayah palsu dan serius yang dikeluarkan terhadap saya melalui media telah mencetuskan kebencian orang ramai. Meskipun tak ada dakwaan dibuat ke atas saya, tetapi tuduhan palsu itu telah tersebar meluas ke seluruh dunia sehingga memberi kesan kepada hidup dan kerjaya saya. 6 tahun kemudian, juri telah memberikan kehidupan saya balik. Saya sangat menghargainya. Saya nekat untuk bawa kes ni ke pengadilan untuk menceritakan perkara sebenar. Saya nak ramai orang tahu, termasuklah anak-anak saya dan para peminat saya, tentang apa yang saya dah lalui selama ini. Saya sangat terharu semua orang menyokong saya. Dan akhirnya kes ini telah memihak kepada Johnny Depp setelah macam-macam yang dia lalui. And yeah, our sweetest pirate have won. Tahniah Johnny Depp. Okay guys, Nina nak tahu pendapat korang tentang kes ni sebab memang disahkan kata Johnny Depp menang. Sebenarnya memang Nina happy sebab Nina memang peminat dia. Tapi Nina nak tahu juga, betul ke Amber Heard ni sebenarnya memang jadi mangsa keadaan? Tapi sebab kalau dekat media-media banyak menunjukkan kata yang Amber Heard ni memang memanipulasikan keadaan. Tapi Nina nak tahu jugalah, kalau korang yang memang peminat Amber Heard dan selalu follow up kes-kes dia, Nina nak tahu kenapa korang rasa dia sebenarnya betul ataupun dia memang mangsa keadaan. Cuba korang komen dekat bawah sebab Nina memang nak tahu juga. Sebab apa yang Nina Google, Nina cari mostly memihak kepada Johnny Depp lah. Even pada awal-awal dulu memang Amber Heard nampak menang. Tapi Nina rasa sebenarnya happy sebab Johnny Depp menang. Okey, berdasarkan daripada kes-kes yang dialami oleh Johnny Depp dengan Amber ni, sebenarnya Nina ada satu sikit nasihat lah. Okey, kepada korang yang berpasangan, terutamanya yang berkahwin lah kan. Tak kisahlah korang ni lelaki ke perempuan. Kalau pasangan korang tu jenis orang yang suka memukul, suka naik tangan, tak kisahlah yang naik tangan tu perempuan ke lelaki ke, korang kena angkat kaki. Okey, kalau korang tak kahwin lagi, mungkin mudah untuk korang angkat kaki, untuk korang tinggalkan dia. Tapi kalau korang dah kahwin, macam agak banyak prosedur sikit lah. Tak kisahlah macam mana pun, korang kena angkat kaki dan jaga diri korang dulu. Jangan disebabkan sayang, korang rasa dia akan berubah, korang akan bertahan. Korang akan pertahankan hubungan korang, jangan. Sebab orang yang pendera ni dia agak susah tahu untuk mengubah diri dia, melainkan dia betul-betul nekat. Kalau korang fikir korang boleh ubah dia, tak. Sebab hanya dia je yang boleh ubah diri dia. Dan Nina berharap sangat kalau memang korang dapat partner yang jenis yang suka pukul ni, tinggalkan dia. Tak ada apa yang rugi pun. Kalau korang kahwin dengan orang yang sama, anak-anak korang akan dapat bapa ataupun ibu pendera tau. Jadi
yang boleh buat pilihan sekarang ni adalah korang, bukan anak-anak korang pada masa yang akan datang. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ini, dan Nina harap daripada kes diorang ni kita boleh ambil lah sedikit pengajaran untuk kita juga, bukan sekadar menyokong diorang je, tapi untuk iktibar untuk diri kita jugalah, supaya berhati-hatilah dengan orang-orang yang macam psycho ni. Dan Nina harap korang sentiasa dalam keadaan yang baik-baik dan sentiasa dilindungi Tuhan. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification juga, supaya korang tak terlepas dengan video-video yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan korang boleh komen dekat bawah korang nak Nina ceritakan tentang apa lagi. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.